Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesihatan tubuh badan, diberikan ruang masa untuk kita sama-sama berada di alam maya ini. InsyaAllah kita doakan semoga kita senantiasa dipayungi rahmat, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya terhindar daripada fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Baik, sembang santai saya pada pagi ini ialah yang berkaitan dengan orang yang tak nak ambil vaksin ni. Yang tak nak ambil vaksin ni, terutama sekali di negara kita lah. Kita tengok situasi yang berlaku di negara kita hari ini, yang mana mereka yang tak nak ambil vaksin ini adalah mereka yang mungkin ada sebab-sebab tertentu, ada masalah faktor kesihatan, ada masalah peribadinya, ataupun memang sengaja tak nak ambil, terikut-ikut ke, ataupun ada sebab yang munasabah dia tak nak ambil vaksin ni. Jadi sebenarnya saya nak bagi tahu, yang tak nak ambil vaksin ni dia akan berisiko, dia akan menghadapi beberapa situasi, ataupun dia akan berhadapan dengan situasi-situasi yang mana tidak memihak kepadanya. Dengan arti kata yang lain, mereka ini tidak mendapat hak seperti mana orang ramai dapat. Kalau orang ramai dapat, misal kata kan, orang ramai yang cucuk, yang ambil vaksin, mereka ini akan dapat pergi mentas negeri, sebagai contohnya, mentas negeri, mereka dapat pergi melancong, mereka dapat pergi buat umrah, haji dan seumpamanya. Tapi yang tak nak ambil vaksin ini, mereka ini tidak ada keistimewaan. Mereka tidak diberikan. Mereka tidak diberikan seperti mana yang diberikan kepada mereka yang dah ambil vaksin. Ini yang kita perlu ambil perhatian lah. Dan mereka yang tak nak ambil vaksin ini sebenarnya mereka dah bersedia dengan benda-benda sebegitu. Sekarang ni kerajaan dah mula. Orang kata dah mula dah. Dia punya meletakkan syarat-syarat. Sebagai contohnya, saya bagi satu contoh. Kalau nak masuk premis ni, premis kedai makan, contohnya perlu mendapatkan, orang yang itu perlu dah dicucuk, dah disuntik dengan 2 dos sekurang-kurangnya. 2 dos suntikan baru dapat masuk makan. Kedai, semalam saya pergi kat kedai kasut. Kedai kasut pun dia letak syarat, nak masuk kedai ni mestilah sudah dicucuk, sudah divaksin dengan 2 dos. Tak dapat 2 dos, tak cucuk 2 dos, tak boleh masuk. Tu kedai kasut, kedai selipar. Kan. Jadi dah nampak dah. Kita sekarang ni dah nampak dia punya perbezaan di antara mereka yang nak ambil, yang dah dicucuk dengan tak dicucuk. So sekarang ni banyak lagi lah. Ada antaranya juga ialah saya pergi minggu lepas. Saya pergi ke masjid minggu lepas, dia kata adalah pengerusi tu, dia menasihatkan mereka yang tidak ambil vaksin supaya tidak hadir ke masjid. Dia menasihatkan lah. Dia tak kata wajib jangan hadir. Tidak diwajibkan hadir, tak. Dia kata kalau boleh sembahyang kat rumah, sembahyang Jumaat kat rumah. Macam mana sembahyang Jumaat kat rumah? Kan. Tapi saya amat memuji tinggilah, ada satu masjid ada Jabatan Agama Islam di Pahang. Dia tidak ada beza di antara yang cucuk vaksin dengan yang tak cucuk vaksin, yang ambil dengan yang tak ambil. Tak ada beza, dua-dua boleh pergi ke masjid. Alasan mereka kenapa? Kerana dua-dua ni pun berisiko terdedah kepada bahaya COVID-19 juga. Terdedah kepada bahaya penyakit. Dua-dua boleh menyebabkan penyakit COVID itu datang. Jadi apa masalah kita sekarang ni? Dua-dua berisiko dan dua-dua terdedah kepada bahaya.
Jadi apa masalahnya? Tengok, itu Jabatan Agama Islam Pahang lah, dia punya polisi dia macam tu. Cucuk ke tak cucuk ke, semua boleh masuk masjid, semua boleh pergi masjid, tak ada perbezaan. Baik, bila begitu, jika anda tak ambil vaksin, apa anda perlu buat sekarang ni, zaman ini? Macam mana kita nak dapatkan barang, nak dapatkan makanan ke dan seumpamanya? Macam mana kita nak buat? Kita kena bijak lah. Orang kata kena bijak berfikir. Bagai contohnya, kalau tak dapat pergi ke kedai supermarket yang besar-besar, ke mall ke hypermarket ke, kita pergilah kat kedai-kedai kampung ni. Kedai kampung dia tak buat lagi. Kedai kampung tak buat lagi yang cucuk 2 dos tu. Kita pergilah. Tak ada apa benda pun nak pergi ke mall. Tak. Yalah, nak pergi ke mall pun buat apa, sama je barangnya kan. Cuma banyak pilihan. Cuma bila mana kita dah tak nak cucuk vaksin, kita dah bersedia dah dengan perkara-perkara sebegitu. Tak dapat pergi ke mall, kita pergi kat kedai runcit je. Kat kedai-kedai runcit kat kampung ni. Kan? Kalau tak dapat juga pergi ke kedai runcit, ada halangan-halangan tertentu, kita kena ada ilmu apa? Kita kena ada ilmu internet online. Kita beli melalui online. Kalau makanan tu mungkin kita boleh order melalui Grab, melalui apa lagi, Halo, melalui Panda kan. Kita boleh order makanan kalau nak makan lah. Ataupun kalau kita lebih baik, kita masak sendiri. Kita cari bahan sendiri, kita masak. Itu sebab kita perlu ada ilmu pertanian, ada ilmu peternakan dan seumpamanya. Sebab apa? Bahan-bahan kita semua dah ada. Dan kita hidup di zaman sekarang ni perlu kepada kemahiran-kemahiran memasak, kemahiran menanam, menternak dan seumpamanya. Sebab apa? Kita dah tak boleh, dah disekat dengan macam-macam lagi, dah disekat, ada sekatan. Jadi bila kita dah ada kemahiran internet, kita boleh online, Lazada ke Shopee dan seumpamanya. Nak beli pakaian ke, nak beli apa-apa je lah. Makna kata ialah kita masih ada peluang lagi untuk membeli dan mendapatkan barang-barangan. Tak disekat dari segi online kita. Okey, apa lagi yang boleh kita, macam mana kita boleh dapatkan lagi? Kita ada kawan-kawan yang baik kan, kita pergilah minta tolong dia belikan. Misal kata dia balik kerja ke, hello kat dia, telefon dia, kalau nak beli, tolong belikan untuk dia sekali, untuk diri kita sekali. Beli makanan ke, beli barangan dapur ke. Ni kalau kita ada kawan yang baik lah. Kalau tak ada, pandai-pandai kita kan. Tu masa ini cerita macam mana kita nak mendapatkan makanan, nak mendapatkan bekalan mentah dan seumpamanya. Banyak lagi cara sebenarnya. Kita insya-Allah Allah membantu hamba-hambanya dan tidak akan fakir, tidak akan miskin, tidak akan kebulu. Kalau sebagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebuah sedikit sembang santai saya. Dan di zaman ini banyak keistimewaan disekat kepada mereka yang tak nak cucuk vaksin ni. Jadi kita kena liar jugalah berfikir. Kena liar juga. Kalau kita ada tanah sendiri, kita gunakan tanah kita untuk menanam sayur, menternak binatang ternakan, ternak ayam, ternak itik, arnab dan seumpamanya. Kita tak boleh bergantung pada orang lain lagi. Begitu. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini untuk mereka yang tak nak ambil vaksin dan mereka sedang berhadapan dengan masalah-masalah untuk mendapatkan barangan-barangan. Okey? Itu saja sekedar perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.